Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sallim wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallahi azza wa jalla wa bi ta'atihi la'allakum turhamun. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita para hadirin Jumaat yang saya kasih sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sentiasalah kita junjungkan perintah Allah Subhanahu wa taala, sama ada kita junjungkan perkara yang dia suruh dan kita tinggalkan perkara yang dia larang. Alhamdulillah, pada perjumpaan yang pendek ini saya inginlah untuk nak beri peringatan kepada saudara-saudara para hadirin Jumaat yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, kita dijemputkan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh mari kita tunaikan satu jamaah, fardu al-jamaah, salatul jamaah pada tengah hari yang mulia ini, walaupun dalam keadaan hujan, walaupun dalam keadaan susah payah, tapi kita dijemputkan oleh Allah Subhanahu wa taala boleh menunaikan satu fardu yang Allah Subhanahu wa taala suruh pada kita. Dan sentiasalah kita di masa hujan sebegini ni, hendaklah kita sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bunyi Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Pada perjumpaan yang pendek ni insya-Allah Subhanahu wa taala saya sedikitlah untuk mari nak beri peringatan kepada saudara sini, iaitu tentang masalahnya
sifat-sifat orang Yahudi yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quranul Karim dan ditayarkan, dibayan, dinyatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Kita tak lain tak bukan, kita umat manusia, terutama orang beriman di seluruh dunia, sama ada di tempat kita dan tempat-tempat yang lain. Kita orang Islam, orang beriman, agama kita tidak suruh menyakiti orang lain. Agama kita tidak suruh kita melampaui batas terhadap hak orang lain. Kita terbunyi bahawasanya di alam sekitar kita ni, lama-lama mana dah kita tengok kata sama ada kalau kita kecek masalah saudara kita, orang sejiran kita, orang Rohingya, orang saudara kita di Pakistan, di mana-mana tempat, kita tengok orang Islam kita dianyanyai oleh satu kumpulan yang Allah SWT tidak mikir molek terhadap mereka. Allah SWT royak dalam Quran kata kerana Allah SWT berfirman kata, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahud wal ladzina asyraku. Iaitu Allah SWT royak atana, ya Muhammad, ya Rasulullah, kamu akan terdapat satu kumpulan yang jahat terhadap kamu, yang orang panggil mengambil seteru terhadap kamu, adawah. La tajidanna asyaddan nas, sedahsyat-dahsyat manusia. Tuhan raya atas sedahsyat-dahsyat manusia akan awak seteru ngamu ya Rasulullah. Kalau kita tengok balik, tengok dari sejarah ni, di Madinah, di Mekah sendiri, Nabi SAW ditindaskan oleh kafir al-musyrikun. Apabila hijrah mari kepada Madinah, jumpa pula kumpulan iaitu al-Yahud. Orang Yahudi banyak sekali di negeri Madinah. Orang panggil kumpulan Aus, kumpulan Khazraj, kumpulan ni. Tuhan royak telah tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud. Orang yang sedahsyat-dahsyat buat seteru dengan kamu ya Rasulullah, iaitu kena kepada kumpulan orang Yahudi. Dan walladzina asyraku, dan orang yang buat syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok sedikit dah sejarah di Madinah, di Madinatul Munawwarah, kalau dulu dipanggil Madinatul Yathrib, sekarang ini dinamakan Madinatul Munawwarah. Kalau kita terdapat atau benarnya firman Allah SWT royak di sana kata, orang Yahudi dengan orang musyrikun, ia buat apa? Buat perjanjian mereka untuk nak serahkan Nabi SAW. Hakikat serah Nabi iaitu nak serahkan risalah yang dibawakan oleh Nabi kita SAW. Begitunya jahat mereka hari ini, tengah hari yang mulia ni. Saya sedikitlah nak bawa data kepada saudara kita di sini, iaitu apa? Iaitu sifat-sifat mereka orang Yahudi ni terhadap orang Islam tu apa dia? Iaitu kita tak ada syak dah kata mereka itu seteru. Tetapi agama kita tak lain tak bukan selepas daripada kita tahu dah perkara baik, disuruh juga suruh kita tahu perkara yang tak baik supaya kita nak beringat, supaya tak berlaku di atas kita. Satu hadis Nabi kita SAW sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Huzaifah bin Yaman. Satu hari Huzaifah saat ni duduk dalam majlis dengan Nabi SAW. Tiba-tiba para sahabat lain saat itu pakat tanya Nabi SAW tentang kebaikan. Ya Rasulullah, teteh hasmaya, teteh puasa, teteh haji, teteh fadilat tu, teteh fadilat ni. Bangun cekoh sore aja. Iaitu Huzaifah bin Yaman tanya tentang Nabi SAW tentang kejahatan, tentang perkara yang tak molek. Tiba-tiba wasa heran orang dekat tepi dia. Ya Huzaifah, gano orang lain pakat tanya benda baik belaka, gano mu tanya benda tak molek ni? Rasul Huzaifah jawab katana, wa kuntu as'aluhu 'anis syarr makhafatan an yudrikani. Aku tanya perkara hak tak molek tu aku takut perkara tu saat ni tipu di atasku walah aku tak tahu. Sebab tu para ulama kita katana, araftu syarra lisyarri walakin litawaqqih, faman lam ya'rifu syarr minal khair yaqa' fi. Siapa-siapa yang tak tahu perkara jahat daripada perkara hak molek, nescaya jatuh di dalamnya. Siapa-siapa tak tahu perkara hak tak molek saat itu tu, nescaya perkara tak molek tu dia ambil mai pakar. Yang pertama Nabi SAW, Allah SWT royak kita kepada kita, iaitu sifat orang Yahudi yang pertama, mereka ini suka, mereka ini gemar
anak cucu mereka, iaitu apa? Hajar untuk tusukkan perkara kebenaran. Susukkan perkara kebenaran. Sebab hak ni Tuhan royak dah kepada kita le Quran. Orang Islam, orang Islam semua kita kena faham. Kita kena faham kata apa? Kita kena faham kata semua hak duk berlaku di atas muka dunia ni dalam Quran dan dalam sunnah oleh hadis Nabi SAW cukup pirah kita untuk nak tahukan perkara yang duk berlaku dalam dunia ni. Allah SWT ayat atana walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah SWT ayat kata mereka itu tak akan redha terhadap umat manusia terutama orang beriman sehingga mereka itu masuk dalam millah, masuk dalam agama dia. Hari ni beberapa banyaklah kita tempat-tempat kita sendiri, tempat-tempat apa. Walau hari ni kita nak tahu sifat-sifat mereka. Kadang-kadang kita tengok atas sifat, walaupun sifat tu ada royak perihal mereka, tetapi kita tengok atas adakah sifat hak ni hak kita lagi kan sebut ni ada ke tak di orang Islam, ada ke tak di orang kita. Tapi kalau ada, kita hendak kita buat. Yang pertama, mereka itu suka sangat nak tutupkan perkara kebenaran dan nak besar kepada anak cucu mereka supaya menutupkan kebenaran. Kita tengok Tuhan royak lah Quran kata Tuhan royak kata terhadap Nabi kita kata wala talbisul haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Hei orang Yahudi, janganlah kamu duk buat semabur. Janganlah kamu duk buat kacau bilau di antara perkara benar dan perkara tak benar. Wa taktumunal haqq, dan kamu susukkan perkara benar. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu saat itu tahu perkara benar. Kalau kita tengok kata sifat perkara hak benar saat ni tu hak mereka tu tahu, tak lain tak bukan disebutkan oleh para ulama kita, mereka itu tahu cerak-cerak kata Nabi SAW nak akan datang di akhir zaman ini. Mereka tahu cerak-cerak kata Nabi itu seorang mana, Nabi itu bersifat lagu mana, Nabi itu nak bawa gapo tak risalah kepada dunia. Sebab mereka itu orang Yahudi dan orang Nasara tu tahu kenal Nabi SAW seperti mana kita kenal anak kita. Takkan Tuhan ada ayat atana ya'rifunahum kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu orang Yahudi itu tahu Nabi SAW sebagaimana ia tahukan perangai anak dia. Sebagaimana ia tahu perangai anak dia. Maka kita tengok atas sifat ia susukkan sifat kebenaran, iaitu salah satu daripadanya iaitu susukkan kenabian Nabi kita SAW kepada umat. Mereka itu fikir tak baik. Mereka itu beriman setengah di atas setengah. Iaitu apa? Ia beriman kepada Nabi Isa, Nabi Musa. Tapi ia tak tahu kata Nabi Musa dengan Nabi Isa saat itu bawa risalah, iaitu dibawakan orang sambut pula saka itu Nabi kita SAW. Tapi walah yang sama, mereka tu hasadan bainahum, deki di antara mereka itu supaya tak sewi risalah Nabi kita SAW sebagai pucuk surat, satu pucuk surat nak royak kepada orang dunia, orang seluruh dunia. Sebab Nabi SAW nyata di antara syariat Nabi tak sewi tumpah darah, tak sewi menghilangkan harta, nak jagakan maruah, nak apa, sebagaimana Nabi SAW royak di tengah hari hajatul wida', innal yawm inna damakum wa amwalakum wa anfusakum haramun alaikum kayaumikum haza. Itu agama kita. Tapi apabila bagi orang Yahudi susukkan sifat Nabi supaya nak menjembunyikan kebenaran. Sebab mereka itu kalau kita tengok hari ni sifat ni kalau kita tengok hak dok berlaku sekarang, dia tak nak susuk dah. Dalam television, dalam TV, dalam mana-mana pun kita tengok atas kebenaran tu seperti bulan dan bintang. Tapi apabila anjinda mereka mai royak berita kepada kita, nasallahu azza wajal, kita tengok atas nasallahu salamah wal afiyah, duk royak ke seolah kata benda yang tak masuk pada akal. Tengok apabila mereka itu tahu tak ada jalan dah nak royak perkara lain, mereka itu apa? Semabur di antara benar dengan benar dengan tak benar. Tengok apabila ia tuju bom orang Islam di Palestin, cerak-cerak ia pergi berdiri di hospital. Tapi orang munafikun, orang duduk tepi dia mai royak dalam berita kata kan, oh orang buat ni sebab apa? Sebab tentera orang Islam duduk situ. Sebab tu para Allah jatuh di hipung situ. Sebab lubang orang Islam nusuk situ.
Sedangkan orang seluruh dunia bakat tengok belakang kata di hospital tu adanya kanak-kanak lelaki yang tak ada kuasa, orang tua, orang perempuan. Cerak-cerak. Tapi mereka ini apa? Talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqq wa antum ta'lamun. Wa antum ta'lamun. Sebab itulah mereka apabila orang Yahudi hak Tuhan royak saat ni tu dia pakak molek dengan orang musyrikun. Dan orang musyrikun dia pakak molek. Sebab itu Tuhan royak atana. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Apabila orang Yahudi saat itu dengan orang munafik daripada orang Arab, apabila dia jumpa setengah daripada mereka itu, dia royak, dia pesan di antara mereka itu, mu jangan dengar daripada risalah Muhammad, mu jangan dengar daripada kebenaran daripada Muhammad. Setelah apabila mu dengar, mereka tu cidik tu, mereka tu akan hujah di atas kamu akan nampak dengan dia. Liyuhajjukum 'inda rabbikum. Salah terlalu dekat dengan Nabi Muhammad royak kepada dia, Nabi Muhammad pula akan hujah dapat Tuhan royak atau aku royak dah kepadamu. Afala ta'qilu? Kamu tak faham lagi kau. Sebab itulah orang mereka ini ciri-ciri mereka nak menjauhkan manusia daripada kebenaran. Nak menjauhkan daripada manusia haqaiqul haq, daripada hakikat yang sebenar. Itu yang pertama yang Allah SWT sebutkan dalam Quran. Dan yang kedua iaitu mereka itu suka sekali. Gapo? Tahrifuhum li kitabillah wa li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kutubih. Mereka itu perangai mereka itu suka tukarkan apa? Suka tukar kala-kala Allah Subhanahu wa taala. Mereka suka sekali. Tukar di sini makna ubah. Apabila mereka baca Quran, mereka itu ubah. Sekarang ni bukan tak ada pak kita ni. Sekarang ni bukan tak ada, sama ada ubah betul lafaz dengan patah sekali ataupun ubah dari si makna. Ni ciri-ciri yang Allah SWT royak perangai orang Yahudi. Itu suka menukarkan kalam Allah Subhanahu wa taala dan kitab Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah SWT royak pada Nabi katana, afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Royak tanah, ya Muhammad, ya Rasulullah, kamu taruh kau harapan kepada mereka. Taruh kau harapan kepada mereka kata apabila mengoyak dia yang nak beriman denganmu. Sedangkan separuh daripada mereka orang Yahudi ke apa? Orang Yahudi saat itu waqad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Separuh daripada mereka tu dengar kalam Tuhan, baca kalam Tuhan, tahu kalam Tuhan. Summa yuharrifuna. Selepas pada dia dengar, selepas pada dia baca, selepas pada faham, dia ubah, dia tukar, dia gantikan perkataan yang lain. Min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamu, walaha mereka tu tahu. Kita biasa dengar tak pak kita? Apabila kita kata kita kecek masalah riswah. Apabila kita kecek masalah riswah, orang dia buat semabur dengan heboh. Apabila ayat Allah SWT royak kata apa dah? Allah SWT tertinggi di atas arasy. Tapi satu kumpulan mengubahkan, tidak tinggi, tapi makna ni. Ciri-ciri tu. Dan ciri-ciri yang kita boleh tengok iaitu perangai. Dan perangai orang Yahudi yang tujuan saya ni nak royak bukan nak royak sifat mereka tu saja, tapi nak royak untuk diri kita menjauhkan daripadanya. Sifat yang ketiga kita tengok yang Allah SWT sebut kepada kita iaitu mereka itu suka mukir janji. Allahu Akbar. Kita tengok apabila kita duk tiktam, kita duk tengok berita-berita. Apabila tentera Islam saat ni tu buat hudnah, buat clear, nak buat musalahah, nak clear di antara orang kita dengan orang dia saat ni tu gapo? Untuk nak hantar celai, untuk nak hantar tawan ni daripada hak tentera Islam igak saat ni tu nak hantar kelik. Mereka itu duk dua silap janji dah. Sedangkan pada permulaan dia janji. Tak apa, kita janji, kita gitu, kita gini. Apabila orang kita terima dengan syarat, dengan apa? Mereka tu mungkin janji. Sebab itulah mungkin janji itu salah satu ciri-ciri besar bagi orang munafik. Ayatul munafiki salasun. Setengah daripadanya, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia janji, dia mungkin janji.
Ini sifat yang terbesar bagi orang Yahudi yang Allah SWT royak kepada kita, royak melalui kitab suci, iaitu Allah SWT royak dalam Quran kena pada butir tiga-tiga, itu awa kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Tetapi kalau mereka itu buat perjanjian dengan Nabi, buat perjanjian dengan Nabi sama-sama, buat perjanjian kita akan nak duk silmi, kita akan nak duk selamat di antara satu sama lain, kamu jangan ngaruh harta kami, kamu jangan ngaruh tempat ibadat kami jangan mengaruh tumpah darah di antara kami. Apabila buat dah, apabila buat perjanjian dah, kita tengok sebagai durus, sebagai pengajian besar, kita tengok lepas perang Ahzab, peperangan Uhud, peperangan Khaybar, mereka itu buat mungkin janji semua terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke sekarang mereka itu apa? Apabila ada perjanjian, mereka itu akan mungkin janji. Seolah tu apabila buat pantasan ya, mereka itu akan apa? Halang benda hak janji tadi. Itu daripadanya, iaitu gapo? Apabila gitu, apabila mereka itu suka buat lagu tu, Tuhan balas terhadap mereka gapo ti? Allah SWT royak katakan, fabima naqdihim mitsaqahum, dan di antara daripada orang Yahudi itu duk buat silap mungkin perjanjian saat itu tu, Tuhan akan apa? La'anahumullah wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima an mawadhihi wa nasu haddan mimma dhukiru bih wa la tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalila. Iaitu apabila mereka itu berperangai, orang apabila tabiat dia suka mungkin janji, silap janji, sama ada tabiat manusia tanda, apabila dia suka ambil sifat ni mai pakai hidup dia, ingat molek Tuhan royak kata, walah kita tengok tu Tuhan duk royak kepada orang Yahudi, tapi kalau turun tak kita juga, kita kena ingat hak Tuhan royak atas apa? Orang yang suka silap janji tu, Tuhan apa? La'anahumullah, Tuhan akan laknat mereka itu. Kita tengoklah sejarah, Tuhan laknat mereka itu menjadikan babi negara orang Yahudi ni. Terutama orang Yahudi, hak saya kecek ni terkena kepada anak cucu orang Yahudi yang bermazhab Zionis. Kalau bahasa Arab dia panggil Sahyuniyah. Zionis ni apa? Para hadirin Jumaat yang saya kasih sekalian, Zionis satu gerak yang suka mereka itu lobo untuk nak apa? Nak menghukumkan di atas muka bumi ni. Hak tahap mula-mula sekali hak dia dok nak daripada negeri Mesir sampai ke negeri Furat, negeri Iraq. Hak tu dia dok nak mula-mula. Sama ada dia nak wari kekuasaan dia betul askarian, betul apa? Askar, tentera, dan betul ekonomi, betul pengajian, betul kesihatan, dan apa-apa saja dia wari kepada orang di tempat situ. Kalau kita tengok di negeri Arab sekarang ni, muqarrar hak duk ngaji ni banyak dah ubah. Banyak dah ubah. Seolah kata masalah satu madah daripada satu wicca daripada wicca orang Islam kena ngaji tu, wicca tarbiyah. Masalah nak didikkan anak kita, PA perangai baik, ada adab budi pekerti dengan masyarakat, dengan orang tua, dengan jiran, dengan apa. Madah ni dihazah daripada muqarrar dak ngaji anak-anak. Dibuai tu baik. Dan diletakkan madah-madah yang lain. Kita tengok atau rancangan mereka kadang-kadang nenek moyang mereka lagi, tapi siapakah kita hari ni? Kita umat Islam di dalam negeri Thailand ni, walaupun sebagai aqaliyah orang sedikit, tapi kita di sini masih aman lagi. Pengajian pun baik, ekonomi pun kita boleh duduk molek, boleh jadi duduk dalam keadaan apa? Rumjin lagi, alhamdulillah wa ni'mah. Kita tengok atau Tuhan akan laknat mereka dan menjadikan hati mereka qasiyah, akan menjadikan hati mereka kerah. Sebab tu kita tengok tu orang yang suka silap buat janji, apabila kita tilik kepada hati dia, hati kerah. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Orang yang suka mungkin janji, iaitu dia suka ubah kala orang lain. Memang apabila dia bahang tahap pertama, tahap yang kedua, tahap yang ketiga, dia akan ubah belaka. Ini Tuhan royak. Wa nasu haddan mimma dhukiru bih. Dan mereka itu apabila dia suka mungkin janji, dia akan terlupa ajaran yang asal. Ajaran yang ada dalam Taurat, ajaran yang ada dalam Injil, dia terlupa. Bahkan daripada ulama mereka Musa, dinama ulama Sailab, mereka dia royak-royak
Kata ajaran tu saat ni tu diubah habis dah. Tapi learning sekarang learning you waktu baik kitab baru dinamakan Talmud. Kitab Talmud ni seolah kata kitab yang dikajikan oleh orang Sahyun sekarang, kata orang Yahudi yang berpakai dengan hak melampaui ni tak boleh klik dah kepada At-Taurat wal Injil, tapi kena klik kepada kitab Talmud ni. Dalam kitab Talmud tu duk royak atau apa? Duk royak kata apa? Duk royak atau fok kita ni sat prasa. Tapi orang hak bukan kita sat neracan. Sebab itulah ia buat rancangan, orang panggil ancaman kepada orang Palestin itu sebegitu perih manusia. Allahu Akbar. Keluar tu baik daripada pegangan keyakinan mereka, tengok orang yang bukan sebagai sepungan mereka, sepungan menatai ternak ke. Hak ni timur sendiri dalam kitab-kitab mereka yang di masa tu tak ada dia tahu, tapi sekarang ni orang duk kaji tengok tu genom mereka ni, adakah mereka ada rahmat, adakah mereka tu ada kasih sia belah, adakah mereka itu ada satu titik yang dihajar oleh Nabi Musa dan Nabi Isa? Kala dak. Tapi ia buat manusia ni seolah kata Allah Akbar, mallahu bihi alim, tak perlu saya sebut sebab kita tahu belakang. Tapi mereka itu buat, wahai saudara, buat kepada orang Islam di sana, di mana-mana tempat perancangan mereka berlaku. Tapi buat tu keluar tu baik daripada pegangan yang buruk, yang tak suka kepada kebaikan kepada kemanusiaan. Kalau kita kata dia tak setuju kepada sifat iman yang ada kepada orang beriman, kurang-kurang dia buat kerana dia kena kira kepada kemanusiaan. Tapi ning pada kemanusiaan pun dia tak kira. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tengok kata, kalau kita tengok seolah kata mereka ini suk terik. Suk terik. Hari tu yang sifat yang terakhir saya sebut, iaitu mereka suka kali sifat khianat. Apabila berlaku persaudaraan dengan mereka, mereka itu suka tikar balik belakang. Hak ni kita tengok kata benda yang boleh tengok dengan mata kepala yang duduk berlaku sekarang, seolah tu benda hak dulu hak Tuhan duk royak, seolah tu mari tengok sekarang ni supaya ada hak cerita hak dulu. Suka mereka itu apa? Suka mereka itu untuk apa? Khianat di antara satu sama lain. Sebab tu Tuhan royak atau wala tazalu tattali'u ala kha'inatin minhum illa qalila. Sentiasa mereka itu apabila duduk dengan masyarakat, duduk dalam masyarakat, suka khianat di antara satu sama lain, illa qalila. Mereka sedikit daripada mereka itu. Sedikit daripada mereka itu di zaman Nabi kena kepada Abdullah bin Salam. Kena kepada seorang sahabat, seorang ulama mereka yang nama Abdullah bin Salam. Sebagai ulama besar bagi mereka. Selepas Abdullah bin Salam tu gapo? Beriman dengan Nabi SAW. Sebelum pada tu orang Yahudi pakai sanjung belakang mereka. Tapi satu hari Abdullah bin Salam duk royak kepada seolah atau pergi dengar ajaran Nabi. Abdullah bin Salam ni dia boleh baca Taurat dan dia boleh baca Injil. Apabila dia dengar Nabi SAW duk ceramah, duk wi kenyataan, dia kata hak ni dah ada sebut dalam kitab aku. Tapi dia beriman dengan cara susuk-usuk. Beriman dengan duk le dada saja. Tapi satu hari Nabi kita SAW tak jang. Apabila kamu beriman dah, Islam kita kena ta'muruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Kena buat kerja konsep dua ni, iaitu suruh dengan perkara baik dan larang dengan perkara jahat. Tiba-tiba satu hari Abdullah bin Salam, sebelum pada tu orang Yahudi semua pakat duk sanjung dia belaka. Selepas pada tu Abdullah bin Salam buat pakung, buat makan mohya, panggil semua anak murid dia mari, mesembunyikan Nabi balik tabir. Tiba-tiba dia royak. Panggil semua jamu anak murid yang semua orang daripada orang Yahudi ke apa ni. Dia royak atas hari ni aku ada sikit nak royak benda kebenaran. Aku tak biasa pernah royak belum pada ni. Tiba-tiba Abdullah bin Salam tu dia royak atas, aku nak royak hari ni saat ni tu belum pada ni. Fak mung saat ni tu pendirian mung terhadap aku lagu mana? Oh mung ni orang mulia, mung ni bakar molek, oh mung ni gitu, mung ni gini. Puji kepada Abdullah bin Salam. Tiba-tiba apabila Abdullah bin Salam goyak baca Taurat kepada dia, kata selagi datang pada akhir zaman seorang yang nama Ahmad ataupun seorang yang nama Al-Muwakkil ataupun seorang yang nama Muhammad, dia saat itu sifat dia tak sewi balah di antara satu sama lain. Dia tu sifat dia nak hubung silaturrahim. Dia sifat dia
tak tekan di pasar-pasar. Dia sifat dia ada amanah. Kamu nak tahu atas apa? Maka Abdullah bin Salam saat itu tu balik tabir. Nabi akan tubik daripada tabir tu, daripada ya duk royak atau ya Abdullah bin Salam saat itu anak yang maha mulia, orang bakar molek, orang ada pongan, orang gapo. Apabila Abdullah bin Salam kata hak sifat hak aku dak baca saat ni kena pada lemon ni dah. Nabi SAW tubik pada mereka di atas pantai. Selepas pada tu Allahu Akbar, wallahu bihi alim. Mereka itu akan kata kepada Abdul Salam tu sejahat-jahat sifat yang tidak ada, lupa habis dah saat ni. Itu kita tengok kata sifat khianat mereka tu terhadap ulama mereka sendiri dan para nabi, dan banyak lagi sifat-sifat mereka yang saya tak pernah sebut pada hari ini. Kalau itu hari ni kita sifat yang saya sebut saat ni, janganlah kurang-kurang jangan ada kepada diri kita. Kurang-kurang kita jangan ambil pakar sifat tu. Dan sifat yang pertama susuk kara benar, dan royak pula pada anak cucu jangan sebar kara benar. Sifat yang kedua suka mungkir janji. Sifat yang ketiga khianat. Sifat yang keempat yang kita sebut saat ni iaitu apa? Daripada kita sebut saat ni tu sifat yang menyebabkan Allah SWT laknat kepada mereka. Kalau itu hari ni tak lain tak bukan, wahai para hadirin Jumaat yang saya sekasih sekalian, kita duduk di jalan ni, walaupun kita dengar khabar Palestin, kita dengar situ, kita dengar sini, kita saat ni tu hak Tuhan royak atas nak wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Saat ni tu hendaklah kamu berjihad kepada jalan Allah SWT dengan diri kamu, dengan harta kamu. Kadang-kadang dengan diri kita tak kuasa lagi. Kita ada harta, kita ada gapo, apabila ada orang mari nak minta pertolongan, hendaklah kita bantu mereka. Sebab tu ulama kita bagi tiga bagi orang hak bukan duduk di tempat di sana. Yang pertama, tahap yang pertama itu qatil, iaitu kita hendak pergi turun dalam medan kali mereka, kita tak ada dah. Yang kedua qawim, menetai mereka, kita bukan adik-adik ada juga bayar-bayar. Yang ketiga qati', hendaklah kita buat boycott, kita putuskan hubungan di antara kita dengan barang mereka hak jual. Hak tu yang kita kuasa, hak tempat kita. Yang dua hak mula-mula tu kadang-kadang kita tak kuasa. Sebab kita jarak jauh sangat. Kita duduk lewat kerajaan, kita gapo. Tapi kotak ni tak ada siapa hak tak nak tak kuasa. Gapo tu hak kita kena buat boycott, kena buat kerak putus. Kita ni anak muda kita ni, daripada iCoke lah, daripada Sprite lah, daripada McDonald lah, daripada KFC lah, daripada gapo, kurang-kurang kita kotak, kita buat boycott. Mulai pada diri kita, mulai pada keluarga kita, mulai kepada masyarakat kita. Itulah yang kita boleh buat, yang terutama sekali kita duduk dalam masyarakat yang sebegini ni. Mudah-mudahan peringatan pada pagi yang pada tengah hari yang halia ni mudah-mudahan tercocoklah bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Wa astaghfirullah li walakum waliwalidayya waliwalidikum walisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallahi azza wa jalla wa bi ta'atihi la'allakum turhamun. Iaitu sedikit sebelum kita nak menyudah sini, saya nak sebut sebab gapo. Sebab kita tengok kata apabila perkara hidup berlaku, sama ada di tempat kita dan sama ada saudara kita duk kena di mana-mana tempat apa, sebab gapo kita kata seteru Islam saat ni tu boleh mari mengatasi di atas orang Islam sekarang. Sebab gapo? Pucuk yang besar-besar kita tengok atau tidak ada pucuk yang besar-besar. Yang saya nak sebut sini setengah daripadanya, iaitu yang pertama inqisamuna ba'duhum ba'da, iaitu duk pecah di antara orang Islam sesama orang Islam. Kita tengok di Tawan Auckland orang Islam sekarang ni, kita tengok atau orang sejiran tu ada
Ada nyawa, ada sifat pri manusia, kau boleh tengok darah duk tumpah hari-hari. Tapi walahan sama kita tengok tu orang Arab sendiri pos karek pecah di antara satu sama lain. Tuhan royak dah oleh Quran. Wala tafarraqu fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Janganlah kamu duk pecah pergi mari. Apabila lazim daripada kamu pecah, wa tadhhaba rihukum. Kekuatan kamu tak ada. Sebab tu kita tengok tu orang Islam hak duk sana sekarang tak lain tak bukan iaitu duk jadi selisih di antara satu sama lain. Orang tentera Islam suci dada dia untuk nak pertahankan tanah Islam. Tapi sejirah genom kita tertahak kaja tu tak boleh tolong ke mari. Tapi mujur kita tengok Daulah Al-Qatar buat hudnah, buat kai clear di antara orang Islam dengan orang Yahudi sana supaya apa? Supaya mengurangkan darah-darah orang Islam satu tumpah mengalir hari-hari. Walah kita tengok atau mereka tu dapat syahid dah. Tapi walau bagaimanapun ada boleh buat tahap tu je. Dah tu yang pertama. Yang kedua, sebab apa? Sebab tarbiyah. Orang Yahudi tu dia buat rancangan hak ni tu tak sewa orang Islam kita ada didik ke. Sama ada didik ke di sisi apa? Di sisi iman, sama ada didik ke untuk nak apa? Siap dia di antara nak cedekkan apa alat-alat senjata. Sebab alat senjata kita tengok daripada negeri Arab, semua ambil ke negeri barat belaka. Tak ada hak boleh buat sendiri. Itulah kita terkelemuh orang Islam yang orang Islam boleh istaula, boleh naik di atas daripada orang Islam sekarang. Orang bukan Islam boleh naik di atas daripada orang Islam. Kita tengok dua perkara ni kita cukup dah. Dengan sebab kita khilaf tambah sendiri dan dengan sebab kita dhaif dalam masalah nak apa? Buat persdia di antara apa? Di antara tiada keimanan kita dan tiada alat jatuh kita. Sebab orang kita tak boleh buat alat jatuh sendiri sekarang. Itulah kita tengok kata, walaupun kita tengok pada zahir orang Syiah mari nak tolong. Kamu tahu ke tak, wahai saudara kita, wahai ahli Jumaat yang saya kasih sekalian, kita duk tunggu kepada Hasan Nasrullah mari turun. Mari tolong kepada orang Palestin. Sedangkan Hasan Nasrullah tu percakap dia kata ad-du'a silahul ajz. Doa saat ni tu adalah satu alat yang lemah. Sedangkan agama kita raya atana ad-du'a silahul mukmin. Kita tengok deh. Kita tengok kata siapa setara tu orang Syiah duk main permainan di gapo? Di Timur Tengah. Sedangkan kajian hak baru Tubik kata kan? Tubik kata kalaulah orang Syiah sendiri dengan pengalaman mereka, dengan alat senjata mereka, dengan tahu suasana mereka oleh keadaan tu, orang Israel tak ada lama dah. Tapi sebab apa orang Israel dah ada ke sapakah hari ni sedangkan mereka ada alat canggih? Boleh ada sapakah hari ni? Itulah adalah permainan yang dimainkan oleh orang Syiah yang nak bunuhkan orang ahli sunnah kita. Itu salah satu daripadanya. Itu adalah salah satu daripadanya. Maka sekadar sajalah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadal hajat. Rabbana innana amanna bima anzalna ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Allahumma ahlikal yahud was-sahyuniyah wa man awanahum ala qatlil muslimin wal abriya min ibadika fi Falastin wa Gazzah wa fi kulli makan. Allahumma ahlikhum kama ahlakta 'ad wa thamud walladzina asyraku wa dammirhum wa shattit shamlahum wa farriq kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'saka alladzi la tarudduhu 'anil qaumil mujrimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tas'un.